يا كريم يا رحيم يا الله يا الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة تنزل بها وجوهنا وتعظم بها قدورنا وتمد بها أعمارنا وتسهل بها أمورنا وترحم بها أرواحنا وتروح بها روحنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام، خصوصا لهذه النية المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أخطب الخطباء وأكرم الكرماء وخاتم الرسل والأنبياء وخير من يمشي على الأرض تحت قبة السماء، وعلى آله وسلم صلاة تدفع بها عنا البلاء والوباء والعناء يا رب العالمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء سوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من عين لا تدمع، من نفس لا تشبع، من دعوة لا يسمع يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود، صلاة تثبت بها في قلوبنا الإيمان وتحفظنا القرآن وتفهمنا منه الآيات وتفتح لنا بها نور الجنات ونور النعيم ونور النظر إلى وجهك الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Semoga tak berapa jelas. Bismillah, alhamdulillah. InsyaAllah dengar suara. Tuan-tuan, para abna, para muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan bacaan kitab tuan-tuan, iaitu Risalatul Ikhwan
Risalatul Mudzakarah ma'al Ikhwan Al-Muhibbin min Ahli Al-Khair Wad-Din. Ya, karya Al-Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu an. Tuan-tuan, alhamdulillah, yang diterjemahkan oleh Al-Habib Al-Sayyid Ahmad Sumaid daripada Singapura, yang diterjemahkan di bawah tajuk Kitab Penuntun Hidup Bahagia. Kitab ni dia dua dalam satu ni. Kan, dulu saya ingat di papan iklan Park Avenue dia tulis tuan-tuan, dia tulis dua-dua kitab, dia gabungkan dua-dua sekali. Ya. Penuntun Hidup Bahagia, ya, dengan petunjuk jalan tarikat. Ya, sebenarnya kita pilih kitab Risalatul yang disebut sebagai Risalatul Mudzakarah, iaitu penuntun hidup bahagia. Ya, sebab dalam kitab terjemahan ini Sayyid Ahmad Sumaid radhiyallahu an dia gabungkan dua-dua sekali. Okey, tuan-tuan, insya-Allah kita bersama dengan penganjur pada pagi ini Surau Park Avenue, Tuan Haji Fuad, ya, Tuan Haji Anwar, Tuan Haji Ayub, ya, Kak Nuriah, kemudian Imam Tuan Haji Muhammad Qalyubi, Haji Firdaus dan semualah jemaah yang merupakan jawatankuasa bagi Park Avenue. Dan ini kita kira kelas yang akhirlah untuk online-nya, kerana Majid Paroi pun dah minta saya datang pagi ni. Cumanya sebab kita dah berjanji, saya ada perbincangan dan saya dah bagi tarikh ni pada Haji Fuad, maka kita lanjutkan, kita teruskan bacaan online kita, tuan-tuan, dan insya-Allah mungkin bulan depan pengajian maghrib mudah-mudahan dapat kita laksanakan seperti biasalah, ya, insya-Allah di surau dan masjid kita semua, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, insya-Allah yang ada kitab kita dah berhenti pada bulan lepas, tuan-tuan, iaitu kita bincangkan apa penyakit-penyakit yang menyebabkan kita ni berpaling daripada beramal. Ya. Maka Al-Imam Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu an dia menggariskan 4 perkara lah secara umum. Itu pada halaman 35, Jadi halangan untuk kita taat ni ompek, satu, kejahilan. Yang kedua, masalah iman, penyakit keimanan. Yang ketiga, kuit berangan, panjang angan-angan, panjang harapan. Dan yang keempat, sumber makanan kita lah. Sumber yang masuk tu syubhat, haram dan seumpamanya menyebabkan kita ni jadi pemalih. Susah kita nak beramal, kan. Sedangkan beramal ni satu perkara yang Nabi SAW, inni amil. Nabi kata, aku beramal. Ya, dan kalau tuan-tuan ingatlah, semalam kita dah khatam surah Zumar, kan. Nabi SAW ketika berdepan dengan cabaran, dengan tuan-tuan, pelbagai tribulasi, mihnah, dengan perangai-perangai keji, perangai buruk orang musyrikin Makkah tu, tuan-tuan, kan Nabi kata, inni amil fasawfa ta'lamun. Aku beramal, korang kalau tak dengar cakap pun aku akan teruskan tugas dakwah aku, kan, tuan-tuan sekalian. Fasawfa ta'lamun man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim. Itu kita dah bincang, tuan-tuan, dalam surah Az-Zumar. Dan saya nak sebutkan, tuan-tuan, bahawa ilmu kita ni dia saling berkait antara satu dengan lain. Ilmu Quran dia berkait dengan hadis. Hadis akan berkembang kepada tasawuf. Tasawuf mesti balik kepada syariat fiqh. Fiqh, tuan-tuan, asasnya akidah tauhid. Ilmu kita ni dia mesti berkait, tuan-tuan, saling berhubung antara satu dengan yang lain. Okey, maka kita ni diminta, diarahkan untuk beramal. Itu ayat 39. Qul ya qaumi a'malu ala makanatikum inni 'amil. Fasawfa ta'lamun man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim. Nabi beramal sehingga semalam kita sebut ayat penutup, wa ni'ma ajrul 'amilin, fa ni'ma ajrul 'amilin. Syurga ialah terbaik-baik tempat bagi orang yang beramal. Tapi macam mana kita nak beli syurga Allah Ta'ala, tuan-tuan, dalam keadaan kita ni masih diselubungi dengan perangai tak nak mengaji, tak suka nak belajar, tuan-tuan, tak nak buka kitab, tak nak dengar ilmu, tak nak talaqi. Macam mana kita nak keluar daripada sifat kejahilan, belenggu kejahilan? Macam mana, tuan-tuan, kita nak mantapkan iman kalau kita tak berpaksikan kepada ilmu yang benar, tuan-tuan? Maka dah kita bincangkan pada kelas yang lalu bahaya kejahilan. Tuan, kejahilan ni satu benda yang
mengundang bahaya yang cukup kritikal. Ya, kalau kita kata tuan-tuan, orang jahil ni kalau dia jadi pemimpin, tuan-tuan, rakyat dia memang kena tindas lah. Tuan-tuan, kalau orang jahil jadi kaya, harta dia akan jadi sia-sia, tuan-tuan. Kalau orang jahil, tuan-tuan, dia sekadar pakaian dia macam orang alim, tapi dia nak memegang, nak menguasai ataupun nak mengajar agama, tuan-tuan, agama juga akan jadi rosak. Ini semua punca kepada bahaya kepada penyakit kejahilan. Itu dah kita bincangkan, tuan-tuan. Maka pada pagi ini insya-Allah betul 38. Okey Abang Nim, kita akan sambung 38 dulu, iaitu betapa, tuan-tuan, poin yang kedua yang Habib study, yang Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu an, beliau telah menyimpulkan antara perkara kedua yang menyebabkan kita ni malas melakukan ketaatan, iaitu dalam isu keimanan dan keyakinan, dalam isu tauhid itu sendiri, akidah itu sendiri, ya. Qala rahimahullahu taala, lemah iman itu merupakan suatu bencana yang besar dan suatu kekurangan yang tercela, yang mana dengan sebabnya timbul beberapa perkara yang tidak diingini. Sebab, tuan-tuan, iman tak mantap. Umpamanya, tuan-tuan, meninggalkan amal dari ilmu pengetahuan yang telah dipelajari. Penyakit juga tu kan, belajar, ambil sanad sana sini, musafir sana sini, jumpa tok guru, bertawaf semua, jumpa sana sini, tapi tak beramal. Ini satu penyakit. Itu menandakan kelemahan iman, ataupun mungkin menunjukkan bahawa niatnya yang tidak ikhlas untuk menuntut ilmu. Okey, satu. Antara, tuan-tuan, perkara yang timbul hasil daripada iman yang tidak disuburkan, tuan-tuan, keyakinan yang tidak begitu mantap, yang masih longgar, tuan-tuan, maka kita tidak mahu melaksanakan tugas-tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Sedangkan ini merupakan satu tugas asasi dan hakiki bagi melayakkan kita dinobatkan sebagai khairiyatul ummah. Umat yang terbaik itu Allah sebut, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Jadi tugas amar ma'ruf nahi mungkar ini tak akan dapat kita laksanakan kalau kita ni iman kita lemah takut. Kita harap dengan orang tu, kan togu kan takut dia kocik hati. Tuan-tuan, jadi proses amar ma'ruf nahi mungkar tak boleh berlaku kerana iman dia lemah. Kemudian mengharapkan keampunan tanpa berusaha. Kan? Beramal tak nak. Kan? Tapi nakkan syurga yang tinggi. Kita selalu pesan kan, antara maghrib isyak tu, kawan-kawan tak payahlah tengok TV, tengok berita tu kan. Tak payahlah buletin utama ke, buletin kedua ke, bacalah Quran, duduklah wirid. Kalau masjid dah buka ni, dengarlah kuliah. Kan? Nak masuk syurga tapi tak mau beramal. Nakkan keampunan, tuan-tuan, tanpa mahu beristighfar, mahu memohon keampunan, bertaubat. Ini satu perangai yang tak baik lah. Hasil daripada lemahnya iman dan kefahaman kita. Kemudian, tuan-tuan, risau bab rezeki. Ya, takut, ya, lagi takut dengan takut miskin, takut munah, ya, miskin papo, dan lain-lain sifat yang mazmumah yang terhasil daripada punca tadi, tuan-tuan, lemah iman dan keyakinan. Ya, jadi kita tak mau melakukan ketaatan. Kita bertangguh-tangguh untuk beramal. Maka kata Habib lagi, tuan-tuan, menurut kadar dan ukuran iman seseorang hamba terletak kepatuhannya kepada perintah dan perjauhannya dari larangan. Kan? Kalau iman kita betul, iman kita benar, tuan-tuan, maka insya-Allah kita mampu melaksanakan segala perintah dengan baik dan kita mampu meninggalkan segala tegahan dengan baik. Itu, tuan-tuan, dia punya KPI dia. Tuan, ya, iman kita itu sekadar kuat mana iman kita ataupun macam mana lemah iman kita, tuan-tuan, di situlah letaknya kita menjunjung perintah ataupun menjauhi larangan. Qala, adapun bukti yang pertama tentang lemahnya iman seseorang ialah, ini tanda-tanda orang lemah iman, apabila ia merasa mudah sahaja untuk meninggalkan perbuatan yang diperintahkan oleh agama. Kan? Kata sallu, semayang, tinggal. Kan? Muru bil ma'ruf, ajak kepada kebaikan, tak nak buat. Kan? Tasaddaqu, bersedekah, tak nak. Tuan-tuan kan? Jadi wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, jihad dengan harta dan jiwa kamu, tak nak buat. Kalau kita meninggalkan secara total ataupun
tanpa ada keuzuran, itu memang tanda kita ni tak betul ataupun tak sempurnalah iman kita. Dan membuat perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama. Yang tak disuruh tu yang dibuat. Yang diperintah tu dia tinggalkan tuan. Itu dah jadi terbalik kot. Kan? Maka setiap mukmin harus berusaha bersungguh-sungguh untuk menguatkan keimanannya. Sedang perkara-perkara yang menambah keimanan, mengukuhkan keimanan, keyakinan, Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu an dia senaraikan ada 3 poin kat sini. Satu, tuan-tuan, apakah tips kaedah untuk kita memantapkan iman kita? Satu, tuan-tuan, gajin-gajin donga Quran, gajin-gajin donga hadis. Kan? Dengar, maksudnya mempelajarilah, mendalami, bertalaqi, tuan-tuan. Ini satu tips yang asas. Nak bagi iman kita elok, subur, cantik, tuan-tuan, kena banyak baca Quran, kena banyak study, dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Okey, sebab apa tuan-tuan? Kerana dalam wahyu yang terjamin ini, wahyu yang tidak boleh dicabar keabsahannya ini, Quran dan hadis ini tuan-tuan, dua sumber hukum kita, dua sumber cahaya kita, perundangan kita tuan-tuan, ya. Maka dekat Quran hadis ni ada al-wa'du wal wa'id. Sering saya sebut, tiap hari saya sebut dalam kuliah tafsir kan. Al-wa'du wal wa'id, ada ancaman buruk dan janji baik tuan-tuan kepada yang taat, ancaman dahsyat bagi yang ingkar. Lagi tuan-tuan, hendaklah kita nak mantapkan iman ni dan keyakinan, pasang telinga. Kan, gajin-gajin dengan urusan tentang urusan akhirat. Dah confirm dah, alhamdulillah dah. Tuanku dah berkenan lantik Datuk Seri Ismail Sabri, dah ada PM dah. Kita yang tak berapa PM ni fokuslah kerja kita. Tuan-tuan doakan menteri-menteri barisan kabinet yang dilantik tu dapat bantu rakyat, dapat jaga agama kita. Tuan-tuan dapat jaga ialah bangsa kita, negara kita begitu tuan-tuan. Jadi benda tu dah berlaku, kita doakan saja. Dan urusan kita sekarang ni urusan akhirat. Memikirkan urusan akhirat, tuan-tuan, banyak-banyak dengar cerita pasal anbiya wal mursalin. Mukjizat para anbiya wal mursalin, tuan-tuan. Itu dilengkapkan dalam Quran. Ya tak? Ya, dalam Quran ada cerita pasal mukjizat para nabi. Kalau Nabi SAW pun tuan-tuan baca, Nabi kita SAW study tentang Quran, tuan-tuan, untuk memotivasikan Nabi, tasliyah, menghiburkan Nabi SAW untuk terus bergerak supaya jangan sedih. Fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Jangan sedih dengan cakap provokasi musuh-musuh itu. Kena jalan terus. Kan tuan-tuan maka kalau Nabi sendiri tuan-tuan perlu membaca kisah Nabi Musa, perlu membaca tentang kisah Nabi Isa, Nabi Allah Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan seumpama para anbiya ul mursalin seluruhnya alaihim wa ala nabina afdhalus salatu wassalam, tuan-tuan, maka kita lagi wajib baca sirah. Kita lagi wajib tuan-tuan baca tentang sirah Nabi. Tuan-tuan kita lagi perlu. Kalau Nabi Muhammad SAW tuan-tuan pun perlu dipaparkan, dibentangkan tentang perjuangan Nabi-Nabi yang terdahulu, kita lagi wajib tuan-tuan belajar. Kalau Ahlul Bait, keluarga Nabi tuan-tuan perlu study Quran, perlu baca hadis, perlu tegakkan sunnah dalam kehidupan keluarga mereka, Ahlul Bait. Tuan-tuan, maka kita yang tak berapa nak Ahlul Bait ni tuan-tuan, kita yang pencinta Ahlul Bait ni tuan-tuan, juga wajib melakukan perkara yang sama. Yang itu telah kita bincangkan dulu dalam suratul Ahzab. Sebab tu saya kata, Quran tuan-tuan dan hadis ni dia cover semua subjek. Kalau ilmu tafsir tu lebih-lebih lagi ilmu tafsir, kalau kita selesai 30 juzuk tuan-tuan, memang fahamlah kita secara umumnya apa yang patut kita lakukan sebagai hamba, apa yang mengundang kepada kelemahan iman kita, apa yang memantapkan keimanan dan keyakinan kita, itu semua dalam Quran. Okey tuan-tuan Jadi pasang telinga tuan-tuan pasal urusan akhirat, dengar tentang sirah tuan-tuan para anbiya, tuan-tuan, tentang mukjizat mereka, dan betapa berat azab dan seksa yang menimpa orang yang menentang mereka. Ini dalam Quran banyak. Hendaklah ia mendengar berita tentang salafus salih. Kita baca pula tuan-tuan, yang mengikut anbiya ni, pewaris anbiya ni siapa? Ulama. Al-ulama'u warathatul anbiya. Hadis yang masyhur. Para ulama merupakan pewaris para nabi. Mewarisi bukan lidah lisan sahaja,
bukan hanya pidato dan ceramah sahaja, bukan hanya seminar dan muktamar sahaja tuan-tuan, tetapi praktikalnya mewarisi keilmuan ahwal para anbiya. Itu yang mahal. Apa ahwal? Akhlak. Apa ahwal dan maqamat tuan-tuan? Perkara yang dibahaskan dalam ilmu tasawuf. Yang kitab kita ni kitab tasawuf tuan-tuan. Ahwal Nabi SAW diwarisi kepada, ditransferkan tuan-tuan, dibluetoothkan kepada para sahabat. Sahabat memperturunkan ilmu tu kepada tabi'in, kepada tabi'in selanjutnya sampailah kepada tok guru kita. Sampainya Islam tuan-tuan di Melaka, bawa ke tuan-tuan Islam daripada Yaman, bumi Hijaz sampai ke Terengganu, ke Kedah, ke mana bumi Allah Ta'ala tuan-tuan. Maka sampailah terpelihara tuan-tuan agama yang original, yang tulen, yang asli, yang tak boleh dipinda, yang tak boleh dirosakkan tuan-tuan oleh tangan-tangan yang kotor, tuan-tuan, oleh hati-hati yang busuk. Mereka nak pinda Quran, hadis, tak boleh. Sebab ulama menjadi benteng tuan-tuan. Kan, bal huwa ayatun fi suduril ladzina utul ilm. Quran itu dalam dada-dada mereka. Itu sebagai dalil yang selalu saya sebut, dalil ma'atafiz kena buka. Ma'atafiz mesti ada. Sebab mesti ada kumpulan, walaupun dah ada mushaf berlambak-lambak tuan-tuan, Quran banyak kat rumah kita, dalam kereta kita, handphone kita pun ada tuan-tuan tentang mushaf, tetapi itu bukan alasan untuk menutup ma'had tahfiz yang di dalam dada mereka, dalam kepala mereka ada 30 juzuk Al-Quranul Karim. Itu tuan-tuan ulama. Ulama tuan-tuan, kita baca manaqib para awliya, para ulama. Ya, dan mungkin bulan 2 minggu lepas saya ada sebut sedikit manaqib al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dengan guru beliau al-Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu anhuma. Ini cerita di bumi Mesir. Kan? Dan kita katakan tuan-tuan, ketika mana al-Imam Zakaria Ansari sakit kepala, maka Syekh kata, masuk kelas majlis ilmu, masuk online kelas apa-apa pengajian tuan-tuan, niatkan asy-syifa, niatkan kesembuhan, maka sembuh. Kan tuan-tuan, dan kita bincang dah pada halaman 37 yang lalu. Kalau untuk fardu ain tuan-tuan nak pakai sini sendiri, inilah level yang tuan-tuan kena selesaikan, akidah, ibadah, fiqh, kemudian tasawuf. Kan, settle yang fardu ain. Tapi untuk yang mengajar, untuk saya yang dapat, yang ada amanah lebih ni, jadi kena baca lebih, kena study lebih, kena buat lebih supaya dapat kita share dengan orang lain tuan-tuan. Jadi itu kita baca manaqib para ulama. Ya, dan semalam pun sebahagian kita dapat ikut pengajian dengan Masjid Negara. Kita bahaskan tentang Imam Ibnu Aqil. Kan tuan-tuan, kan kita sebut tentang Imam Badruddin Al-Aini. Itu bacalah tuan-tuan. Tak sempat kalau saya nak huraikan satu persatu, ya. Maka kita baca kerana tuan-tuan, ia akan memberikan kita semangat dan motivasi tentang zuhudnya mereka di dunia, bagaimana mereka punya raghbah mereka, kecenderungan mereka kepada akhirat tuan-tuan, dan banyak lagi perkara-perkara yang kita baca, maka menyebabkan kita menjadi orang yang insya-Allah faham bahawa kita nak mantapkan iman, tuan-tuan kena ikut jalan orang yang beriman. Nak tambah keyakinan, kena bercampur dengan kelompok orang yang yakin. Belajar yakin daripada orang yang yakin tuan-tuan. Tak mesti kena pergi wisma yakin lah tuan-tuan. Okey, baik. Selesai, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kata Habib radhiyallahu an, antara perkara yang boleh mengukuhkan keimanan, keyakinan kita, pandang dengan pandangan yang penuh minat. Tuan-tuan, pandangan yang logik kepada kerajaan langit dan bumi, dan di antara keduanya yang membuktikan keajaiban, bukti-bukti keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dan keindahan ciptaan Allah Jalla Jalaluh. Ini maknanya apa? Ini tafakur. Banyak rajin berfikir, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Tuan-tuan, kan, penciptaan langit bumi, pergantian siang dan malam, itu tanda-tanda bagi siapa? Mudah-mudahan 126 orang yang bersama saya pagi ni, insya-Allah kitalah orang yang dikatakan ulul albab, menghimpunkan zikir dan fikir. Zikir kena kuat, kemudian ada juga research, R&D. Kan tuan-tuan, kena juga banyak berfikir, merenung, study, macam mana nak buat kebundian ni, jadi kita jadi on tak on pagi esok nak meeting ni, jam dan ketua dia. Itu kena banyak fikir. Tim Rais kena fikir macam mana nak mudahkan orang yang ikut pengajian tafsir kita nanti dapat buku dengan mudah, dengan harga yang berpatutan, dan tak kelepet hak cipta terpelihara penerbit
Kena fikir, banyak berfikir tuan, istibsar. Ya, tuan-tuan, kumpulan pemikir ni kumpulan yang bagus, memikirkan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita dah sebut 3 lapis bayi dalam perut itu menyebabkan tahun 85 doktor-doktor pakar Kristian, doktor-doktor pakar yang tak beragama ketika bersidang di Kairah masuk Islam, kerana mereka tengok rupanya mata kasar nampak satu lapis, tapi ikut tuan-tuan, kanta dia 3 lapis, fi zulumatin thalath. Quran dah sebut awal dalam surah Az-Zumar, beriman dia. Tengok bagaimana kehandalan, detailnya bahasa Quran dalam mengatur tentang alam. Tuan-tuan, kita sebut ilmu falak. Tuan-tuan kan? Detailnya ilmu Quran, tuan-tuan, menyebabkan orang yang mencari kebenaran, mereka akan terus tidak ada pilihan mereka melainkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini tuan-tuan banyak bukti-bukti. Kerana apa? Fikir, renung. Tuan-tuan, maka mereka akan melihat kehebatan, tuan-tuan, bagaimana kerajaan yang Allah bina, kerajaan yang sebenar-benar, yang sempurna, dengan atur cara, dengan susun atur. Tuan-tuan, tentera-tentera di kalangan malaikatul kiram, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tak tahu jumlah tentera Allah Ta'ala itu melainkan Allah saja yang tahu. Allah je yang tahu bilangan para malaikatul kiram. Ini semua, tuan-tuan, kalau dibaca, direnung, insya-Allah menambahkan keimanan dan keyakinan kita, tuan-tuan kan. Ya. Yang ketiga, tuan-tuan, antara sebab yang mampu memantapkan, mengukuhkan keimanan, disebut oleh Al-Habib radhiyallahu an, sentiasa melazimi diri untuk buat kerja-kerja amal. Sentiasa jaga jangan tuan-tuan terjerumus dalam maksiat dan dosa. Demikian pula ia harus mengetahui bahawasanya iman itu tuan-tuan okey, settle. Jadi maknanya kita, tuan-tuan, kita kena join, ya, kita kena join tuan-tuan sekalian, kumpulan-kumpulan wa kunu ma'as sadiqin, itu kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Kita bergabung dengan orang sadiq, orang yang benar dan jujur. Tuan-tuan, kita nak kumpul dalam kumpulan, tuan-tuan, humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Kita bergabung dalam kumpulan, kita masuk, kita tak akan celaka, kita tak akan binasa, kita jadi orang bahagia, iaitu kita bergabung dengan ahli zikir. Jadi kita dalam suasana begitu, kita semangatlah sikit kan. Ada kawan yang ingatkan kita, ada member yang WhatsApp kita, ada yang share link pada kita pagi ni. Jadi kita okey sikit, tuan. Jadi kita melazimi, tuan-tuan, dengan kojo-kojo amal soleh. Kita menjauhi, tuan-tuan, perkara-perkara yang boleh menjerumuskan kita kepada kemungkaran dan kemaksiatan. Kemudian kata Habib lagi, tuan, ya, kita dah maklum bahawasanya iman itu apa, tuan? Ucapan dan amalan. Qaulun wa amal. Itu iman. Iman itu ialah membenarkan, tuan-tuan, menjelmakan, tuan-tuan, Islam kita, praktikal syariah kita, tuan-tuan, itu Islam kita. Tapi sebenarnya dia bermula daripada dalaman, daripada hati kita, daripada akidah kita, daripada keyakinan kita. Setiap perbuatan kita ni ada nilainya, ada balasannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pencatatnya, tuan-tuan, kiraman katibin. Kan, tuan-tuan kan? Jadi itu iman, ucapan dan amalan. Dan iman kita ni, tuan-tuan, bertambah. Bertambah macam mana? Dengan ketaatan. Kan? Dan dia bukan bertambah. Kalau bertambah je, tuan, itu Nabi. Bertambah itu, tuan-tuan, mungkin para ulama warasatul anbiya, para al-awliya wal asfiya yang ikut Nabi, tuan-tuan. Maka iman mereka bertambah dengan ketaatan. Tapi, tuan-tuan, ingat, iman kita juga, tuan-tuan, akan berkurang. Yazidu bil ta'at wa yanqusu bil ma'asi. Akan juga berkurang, tuan-tuan. Baik benda masalah, tuan-tuan, iman kita akan jadi lemah. Iman yang lemah ni, tuan-tuan, menyebabkan kita tak boleh beramal. Kita tak suka nak baca Quran. Kita tak nak, tuan-tuan, buat benda baik. Sebab apa? Itu bukti yang nyata tentang, tuan-tuan, masalah kita punya keimanan. Okay, terima kasih Maksud. Rajin share juga nota ringkas ni. Iman itu ucapan dan amalan dengan ketaatan, tuan-tuan. Okey, baik, tuan-tuan sekalian, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita minta petunjuk, wallahul musta'an, kata Habib, minta panduan supaya jangan kita terjebak kepada orang yang tidak peduli, tak menghiraukan perkara keimanan. Padahal itulah, tuan-tuan, penentu kepada kebaikan, kejayaan, kebahagiaan kita dunia akhirat. Isu iman ini perlu kita semai,
perlu disuburkan dengan amalan, amal soleh. Nak beramal macam mana nak beramal? Nak beramal mesti ada ilmu. Dia berkait tuan-tuan. Taib, qala, kita pindah tuan-tuan kepada bahaya panjang harapan. Ini tuan-tuan, al-afatus salisah, penyakit yang ketiga yang menghalang kita daripada beramal. Apa dia? Banyak berangan. Qala, adapun panjang harapan itu, maka sifat ini adalah tercela sekali. Bahkan ia merupakan suatu kelakuan yang menyeru untuk membinasakan akhirat dan menegakkan dunia. Apa tu berangan, tuan-tuan? Bila lah dapat jadi PM ni, kan nasib PM topi pula kan. Tuan-tuan kan berangan. Lepas tu agak-agak PM 9 ni panggil lah jadi mentori. Kan tak dapat jadi mentori agama, jadi mentori apa-apalah. Jadilah. Tuan-tuan dengar berangan. Kan kalau cara betul, okeylah. Tapi caranya kalau melobi sana, melobi sini, kan tuan-tuan, kalau tak kena gaya suap sana, suap sini, rasuah sana, rasuah sini, nak bagi monang lah. Ini yang masalah dia, tuan-tuan. Kenapa tadi? Dia dah letakkan angan-angan yang tinggi, tuan-tuan. Dia beza dengan cita-cita lah. Tuan-tuan kan? Terima kasih Ustazah Al-Iman Yazid wa Yanqus. Yazid ada yang Yanqus Ustazah, Yazidu wa Yanqus. Dia kalau la Yanqus itu untuk para anbiya dan para aulia lah. Untuk kita orang awam ni, iman yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Tuan-tuan sekalian, jadi maknanya kita baca tuan-tuan, apa yang dikatakan panjang angan-angan tu. Nak bezakan dengan perancangan, dengan cita-cita yang baik itu tak ada masalah. Kan tuan-tuan yang menjadi masalah ni tuan, berangan tak tentu arah ni. Ini penyakit yang menghalang kita untuk beramal. Maka antara dalil yang disandarkan oleh Al-Imam Al-Habib di sini tuan-tuan, kata Habib Abdullah radhiyallahu an, sabdaan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam disebutkan, yanju awwalu hadhihi al-ummati bizuhdi fid dunya wa qisaril amal. Al-amal, tuan-tuan kan, amal, harapan. Ustaz khairul amal, sebaik harapan kita Nabi SAW, Allah Ta'ala. Kemudian tuan-tuan, sabdaan Nabi lagi, wa yahliku akhiruha bil hirsi wa tulil amal. Kan tuan-tuan, apa terjemahan dia? Jom kita tengok halaman 40. Orang-orang yang pertama yang terselamat dari umat ini ialah mereka yang zuhud di dunia dan berharapan pendek. Ya, tuan-tuan sebab angan-angan free kan, kita semua mesti berangan lah. Kalau aku jadi PM best ni, kan Elon Montori dahsyat ni kan. Kita berangan memang best lah tuan, free. Tapi tuan-tuan jangan lebih-lebih, sebab apa tuan-tuan, nanti dia akan menjadikan kita ni lemah iman, malah beramal. Jadi tuan-tuan, orang dulu salafus salih, thullatu minal awwalin, kumpulan-kumpulan awal dulu tuan-tuan, mereka selamat. Sebab apa? Mereka ni zuhud. Kan? Dunia tuan-tuan di tangan, bukan dalam hati. Dia milioner, dia khalifah, dia presiden, dia ketua, dia pemimpin, dia raja, dia ada segala-gala tuan-tuan, nikmat dunia, tapi benda tu dekat tangan, tak masuk dalam hati, tak masuk dalam kepala. Dalam kepala Allahu Akbar, duit Dan kat BSN 80 juta, yang orang hutang kat Dan 30,000, dekat CIMB ada bond, ada sukuk baru masuk, dekat Maybank sekian, dekat Public Mutual apa nama Jisid sekian. Jadi dalam kepala habis buat kikir congak dalam sepanjang solat itu. Itu nampak tuan-tuan, memang banyak berangan. Ya. Dan tuan-tuan, sebab tu orang dulu selamat, mereka zuhud. Dia lebih kaya dari kita tuan-tuan. Ya, tapi dia orang steady je. Kita yang tak berapa kaya ni acah-acah kaya. Kan? Kan? Biar papa asal bergaya. Orang-orang akhir zaman ni lah. Orang dulu tuan-tuan, Imam Abu Hanifah kaya. Tuan-tuan, Imam Muslim kaya. Imam Junaid toke besar, tuan-tuan. Imam-imam sufi kita, Imam Abdul Hasan Asyadili, mewah pakaian dia tuan-tuan. Ya, memang kaya. Kaya gila lah kata orang kaya ni, kaya teruk tuan-tuan. Kaya tuan-tuan. Imam Lais bin Sa'ad tuan-tuan, kaya, sponsor Imam Malik lagi. Tapi tuan-tuan, dia tak ada pendang, tak ada masuk kekayaan itu dalam kepala otak dia, tak ada masuk dalam hati dia, tak ganggu ibadah dia. Kalau kata pergi haji, pergi. Ada rezeki pergi umrah, pergi. Cukup tempoh haul nisab, bayar zakat. Ada orang minta, kita ada kemampuan, kita bagi. Itu tuan-tuan, mereka punya stand, mauqif, pendirian tentang zuhud. Dan kenapa? Mereka tak tahu hidup kita ni memang 60-70 tahun.
Kalau rezeki dapat COVID, pendek lagi sikit. Kalau dah diputuskan begitulah, pendek sikit umur dia. Tuan-tuan, maka harapan mereka tak ada menggunung, tak ada terlampau menghancurkan masa depan akhirat yang kekal abadi. Itu keselamatan orang pertama, tuan-tuan. Orang salaf, sullatul minal awwalin. Yang akhirin ni kita ni, tuan, jadi binasa sebab apa? Rakus, al-hirs. Kan? Rakus, tuan-tuan. Kemudian, tuan-tuan, yang menjadi, tuan-tuan, merosakkan kita ni ialah tulul amal, banyak berangan, tuan-tuan. Maka sebab itu, Al-Habib menulis lagi, meriwayatkan lagi sebuah hadis Nabi SAW, antara tanda kecelakaan. Tanda orang celaka empek. Asyaqawah. Satu, jumudul ain. Tak pernah menangis. Tuan-tuan, kering air mata. Mata yang beku, tak boleh nangis. Kan padahal dosa dah bertimbun dah, bertingkit-tingkit dah, relax kan. Tak adalah rasa tuan-tuan nak bertaubat. Itu jumudul ain. Masalah. Oi, tapi dia tengok artis dia meninggal, tuan-tuan, berguling-guling dia menangis. Ya, tuan-tuan ya. Pojaan hatiku. Ya, apa benda yang digomar tu kalau tak dapat tu bukan main menangis lagi. Tapi tuan-tuan, benda-benda akhirat ini, peluang-peluang nak masuk syurga ni kalau terlepas dia relax je. Ini bahaya. Tuan-tuan, susah. Ya, kalau benda dunia betul-betul menangislah dia, sedih betul. Tapi benda akhirat terlepas, tuan, dia relax je. Ini masalah. Tuan-tuan, itu apa punca dia, tuan? Qaswatul qalb, hati yang keras. Hati yang keras berpunca daripada apa? Berpaling daripada zikir. Kan, tuan-tuan, wa inna ab'adan nasi illallahil qalbul qasi. Orang yang hati koreh ni, tuan, sebab kita dah baca dah kan dalam surah Az-Zumar. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih fawaidul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celakalah bagi orang yang jauh daripada zikir. Tak berzikir, tuan-tuan, hati jadi keras. Malah zikir menyebabkan air mata tak boleh nak keluar untuk menangis kerana kerinduan kepada Allah, kerana kerinduan kepada Rasulullah SAW, tuan-tuan, tak akan boleh menangis. Sebab hati yang keras, tuan-tuan, kerana kurangnya zikir, jauh daripada zikrullah. Ya. Maka, tuan-tuan, poin yang ketiga yang Nabi sebutkan tanda kecelakaan, iaitu al-hirs, tamak. Kan Allah sebut, wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan wa addadah. Kira duit dia. Hari ni ada stiker baru, tuan-tuan, keluar dalam grup sahah lah. Kira duit. Kira kan. Kira duit, tuan-tuan. Kira duit orang lah. Kan duit kita kan. Kira tamak, tuan-tuan. Lagi penyakit yang kita bincangkan, poin yang ketiga yang menyebabkan orang malas beramal, tuan-tuan, iaitu disebutkan, tuan-tuan, tulul amal. Kan. Panjang angan-angan. Tuan-tuan, sehingga Nabi SAW dalam sebuah doa, Nabi minta berlindung, a'udzubika min kulli amalin yulhini. Ya Allah, mohon perlindungan daripada cita-cita yang melalaikan. Harapan yang memang kita memang, apa kau nak mengono kau nak jadi PM? Kan? Kau bukan ahli parlimen pun, kau bukan ada apa-apa pun, jadi tak mungkin lah. Jadi kita nak berangan tu pun ikut lain lah, tuan-tuan. Kenalah channel dia sikit kan. Kenapa kau layak dilantik? Apa kelayakan yang menyebabkan kau boleh diletakkan di situ? Adalah sikit channel dia. Tapi macam kita orang awam yang tak ada kena-mengena dengan politik, dengan parti ni, apa hal lah kita nak kena jadi PM pula? Jadi angan-angan tu memang tak masuk lain. Kan, tuan-tuan? Amal. Harapan, cita-cita yang, tuan-tuan, yulhini, melalaikan. Memanglah buang masa, kumpul kawan-kawan. Okey, kita buka kedai, kita dah jumpa, dah kilang kedai ni. Buatlah sikit-sikit dulu kan. Maknanya plan lah yang kemampuan kita kan. Patutnya dia punya cawangan dia 10 lah dulu. Ni cerita terus 1000. Ni tuan cerita terus tak ada seremban dia. Dia main cerita terus. Tuan. Shah Alam tuan. Bangi tuan. Damansara. Lepas tu terus sampai pula ke Singapura. Slow-slow lah bang. Kan. Plan dah pelan-pelan dulu. Kan sikit-sikit lah dulu. Jadi maknanya kita nak merancang tuan-tuan. Berpada-pada mengikut kemampuan kita lah. Yang tuan-tuan, yang logik. Tapi kalau kita berangan, tuan-tuan, yang merapu-rapu ni, tu yang dikatakan mak jenin lah tu. Hingga melalaikan, menghabiskan waktu kita, meninggalkan perkara-perkara yang penting, tuan-tuan. Ini sebab punca dia, tuan-tuan, banyak berangan. Kan, tuan-tuan ya? Tarjun najata walam tasluk masalikah. Kata Imam Syafi'i, kau nak selamat,
Tapi tak ikut cara yang betul. Sebab tuan-tuan, kita nak berangan tuan-tuan, sikit-sikit sudah. Jangan sampai berangan yang boleh membawa kita kepada kealpaan, kelalaian. Ya, qala, berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tuan-tuan, perkara yang paling aku takut, yang paling aku bimbang ke atas diriku ialah tunduk kepada hawa nafsu. Satu, tuan-tuan. Yang kedua, yang paling Sayyidina Ali takut ialah panjang tulul amal, banyak berangan, panjang harapan. Kenapa? Adapun tunduk kepada hawa nafsu, maka ia menghalang kamu dari kebenaran. Orang yang menolak kebenaran ni, tuan, ini ahli neraka ni. Tolak kebenaran itu tanda apa? Takabur. Kan tuan-tuan, Yang kedua, ya, orang yang ikut hawa nafsu akan menolak kebenaran. Orang yang kuat berangan ni, tuan-tuan, dia tak akan beramal. Sebab dia fikir dia peluk tubuh duduk depan TV tu. Tengok, ya, sekarang ni Tormentaro pun dah dapat vaksin kali kedua. Tengok, ya, Upin Ipin pun dah masuk wrestling. Dia berangan duduk depan TV. Orang dah azan isyak dah ni. Masjid dah buka. Pergilah masjid. Start motor. Kalau dekat jalan kaki ke, start kereta ke, tak, berangan duduk depan TV. Relax, maleh. Dia kata apa? Sebab orang dulu-dulu pun ramai masuk syurga, tak ada pun beramal. Yang pergi masjid tu pun tunggang tonggik sujud rukuk tu pun tunggang langgang juga, dia kata. Tak mestinya, bagi alasan lah untuk menyedapkan hati kita kan. Bagilah alasan, tak mesti pergi masjid masuk syurga. Aku duduk rumah ni pun, yang tak baca Quran pun, yang tak bertasbih pun, yang tak berwirid pun, yang kedekut ni pun boleh juga masuk syurga. Ini semua rahmat Allah. Nampak tuan, dia pusing kat situ. Kan? Dah lah kita tak nak beramal. Lepas tu kita menyalahkan pula orang beramal. Kan? Jadi sebab apa punca tadi? Panjang angan-angan. Tak apalah. Apa kata tak apalah? Baru 68 kata dia umur dia. Orang tu 98 hidup lagi. Saya esok 908 saya beramal lah. 908 baru nak beramal. Ya Allah. Kenapa tuan-tuan? Berangan-angan umurnya nanti sampai ke situ. Ini tuan-tuan sebab tu ditegur tuan-tuan. Ya, itu harapan palsu syaitan. Ya'iduhum wa yumannihim. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Syaitan akan bagi kita janji palsu. Dia kata, kau lawa lagi kak. Kau masih seksi lagi kak. Kau tak payah pakai tudung labuh-labuh benar. Stukin tak payah pakai. Kau pakai sempit-sempit. Kau seksi kak. Kau lawa. Bagi muka make up tebal-tebal sikit macam pentomen. Dia bagi janji palsu kat kita. Kalau kau tak make up tebal-tebal, laki kau lari esok cek lain. Dia bagi tuan-tuan macam-macam. Yang akak-akak ni pun macam itulah. Tangguh-tangguh beramal. Jaga badan tak jaga iman. Jaga muka tak jaga hati. Ini tuan-tuan penyakit-penyakit apa tadi? Panjang angan-angan. Kuat berangan. Beramal tak ada. Ini punca dia tuan-tuan. Maka itu yang diingatkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini memang memusnahkan, memang membinasakan tuan, melupakan kita dengan akhirat. Ya, dalam sebuah asar disebutkan, man tada amaluhu sa'a amaluhu. Beza tuan-tuan alif dengan ain. Amal alif, amal ain. Man tada amaluhu, siapa yang kuat berangan, yang panjang angan-angan, tuan-tuan, sa'a amalu, akan buruklah amalan dia. Tuan-tuan, dia tak mampu beramal. Kalau kita faham, kita ada had, ajal itu telah ditentukan, kita akan meninggalkan dunia yang fana sementara ini, maka kita akan faham, kita kena beramal. Kita kena mantapkan keimanan kita, tuan-tuan. Tetapi, kalau kita, tuan-tuan sekalian, tak ada semangat, kalau kita, tuan-tuan, orang yang hanya panjang angan-angan, ya, duduk nanti jadi alim ni, duduk kumpul beli banyak-banyak PDF, kumpul banyak-banyak kitab, beli banyak-banyak kitab, kumpul ya, tuan-tuan, beli banyak kitab, beli PDF banyak-banyak, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak ikut kelas, kalau kita tak mengaji, tuan jadi alim kau. Saya nak duduk lama-lama kat Yaman, saya nak duduk 30 tahun kat Mesir, saya nak pergi mana Maghribi, duduk lama-lama, duduk kat negara Arab, tempat-tempat lubuk ilmu itu, tuan-tuan. Kalau dia tak ambil kitab, dia tak pergi duduk depan syekh, tuan-tuan, dia dapat ilmu kau. Ambil sorban, tuan-tuan, ambil lidahnya kau kalungkan dekat himar tu. Ambil sorban, tuan-tuan, pakaikan dekat kuda, kat unta tu. Unta, tolong nikahkan anak saya unta. Unta tu boleh jadi qadi ke? Dengan hanya berpakaian, tuan-tuan, letakkan serban lidah pada kambing tu, apakah dia jadi syekh? Tuan-tuan, maksud kita ialah, kenalah mengaji.
Kan tak boleh kita berangan dia boli ke ataupun simpan, tak boleh. Dia kena bergerak. Terima kasih Datuk YB kerana bersama pagi ni, alhamdulillah. YB Taufik, sahabat saya. Tuan-tuan ya, jadi maknanya kita tengok ya orang yang tuan-tuan sekalian, berangan ni dia punya pona dia memang lain macam pona baring dia. Sebab apa tuan? Dia diilhamkan bukan daripada bisikan malaikah tapi bisikan syaitan. Beranganlah sampai bila-bila, maka buruklah amalan kita, tak ada apa-apa yang mampu kita sediakan sebagai bekalan kita untuk bertemu Allah Ta'ala. Maka panjang harapan itu merupakan cita-cita untuk hidup menungkat langit. Maknanya dia akan hidup selama-lamanya. Kau ingat kau Qarun, Haman, Fir'aun ke apa ni? Ya, cita-cita itu cita-cita orang yang tak ada iman. Betul kan? Ya. Bukankah ini menunjukkan bahawa orang itu sangat bodoh dan tolol? Nampak kau dibagi bahasa terjemahan dia. Tolol ni jarang kita jumpa kan? Pakai kan? Kerana ia telah mensia-siakan perkara yang pasti berlaku dan berpegang kepada perkara yang sama-sama dan belum tentu. Kan? Apa pasti berlaku, kita buat, kita dapat balasan. Syurga pasti ada. Soal munkar nakir akan ada. Itu pasti. Sediakan jawapan. A'id likulli su'alin jawaba. Ini perkataan yang selalu Syekh Nuruddin sebut masa kami di Mesir dulu. Dalam pengajian Syekh kata, A'id likulli su'alin jawaba. Sediakan jawapan. Soalan yang kamu akan kena tanya nanti. Itu pasti. Kan? Tapi kita yang pasti itu kita buat-buat macam blur. Macam buat-buat bodoh. Tapi benda yang tak pasti tuan-tuan, benda-benda duniawi tu yang kita kojarkan seolah-olah benda tu yang pasti. Dah jadi terbalik. Sebab apa? Banyak nak berangan. Masya Allah, tabarakallah kan. Saya tak adalah berangan sampai 2,500 ikut kelas saya dah kan tuan-tuan. Tapi kalau Rizal dah sebut dia 200 lebih ni, alhamdulillah lah tuan. Ini semua Kak Kam ni kuat benar di share ni kan. Habis semua orang juru jual, juru apa semua di share ni, bagus Kak Kam. Tahniah. Ini ganjaran pahala lah juga tuan-tuan. Share benda baik ni, mudah-mudahan pahala kita lah ya. Okey, tuan-tuan, sidang jemaah, abang-abang saya di Park Avenue. Kita teruskan sikit lagi ya. Ya, kita turunkan lagi sikit tuan-tuan, 10 minit lagi. Qala, ya yakinlah tuan-tuan, padahal jika ada yang bertanya, tanya kita, Jang, esok agak-agak kau boleh hidup ke pagi esok? Kita akan jawab, tak pastilah, tak confirm. Sebab mungkin kita akan, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah boleh wafatkan kita. Wallati lam tamut fi manamiha. Kalau kita hidup, tuan-tuan, Allah balikkan roh kita tu, kita bangunlah subuh tadi. Kalau Allah tahan, tuan-tuan, fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut. Kalau Allah tahan, tuan-tuan, maka inadillah lah 13 Muharram salah seorang jemaah meninggal. Jadi, tuan-tuan, maknanya tak ada benda confirm kita boleh bangun pagi ni. Tak ada satu jaminan. Saya dah cek dah kat KPJ dah, kat Colombia. Memang tak ada 3 serangkai. Memang cantik semua. Doktor kata darah semua. Memang okey dah. Pergi AJN dah. Dah tolan ubek sebeban dah. Memang elok semua. Tuan-tuan, tak ada jaminan kita boleh hidup sampai potang kan. Tak ada dah. Kan? Maka tuan-tuan, malam tadi kalau orang tanya, kau boleh hidup tak pagi esok? Wallahualam bisawab. Nyawa kita tuan-tuan, bukan di tangan kita. Di tangan Allah Ta'ala. Kalau tanya pagi ni, tuan-tuan, anda yakin ke boleh hidup sampai potang sampai malam ni? Ya? Kita kan kata tak tahu sebab kita tak ada jawapan, benda yang kita tak pasti. Maka sebab itu tuan-tuan, ya, kata Syekh di sini, kata Habib, tetapi yang pelik yang aneh dia bergerio betul kejar dunia dia. Tuan-tuan jadi dunia ni sebagai alat, sebagai wasilah, sebagai jambatan, sebagai ladang untuk kita tuan-tuan pijak. Jadikan jambatan kita sampai kepada akhirat. Itu teori yang mudah kita sebutlah kan. Itu teori hadis. Tuan-tuan, perkataan hadis. Tuan-tuan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Tuan-tuan, dunia itu sebagai markab kenderaan tunggangan kita. Betul lah. Tapi tuan-tuan, jangan jadikan dunia ni segala-galanya seolah-olah kita berkojo tuan-tuan. Kita ni tak akan mati. Kan, selalu juga saya nasihatkan uncle-uncle ya, tuan-tuan haji yang saya kata kalau dah pencen tu pencen lah. Kan, Wabi Taufik pun dia akan jadi apa pun, orang politik pun sampai 65 Wabi kan. Lepas tu kita balik sama-sama fokus ke pondok kita lah. Kan tuan-tuan. Jadi kita mungkin tak adalah sampai habis-habisan orang dah tak nak pakai kita pun. Kan orang tengok kita kat pejabat pun nak muntah dah. Uncle ni datang lagi dah rebeh dah semua dah. Pegang komputer pun tak reti. Gigil-gigil semua tuan-tuan. Maknanya dah tua benar. Tapi dek kita ni ada kroni, ada apa tuan-tuan? Ada orang yang recommend kita, dah tua bangku pun dapat lagi
pos itu, jawatan tu yang patut dah bagi pada orang muda sikit yang boleh buat kerja lagi bagus. Tapi maknanya tuan-tuan, dek kan kita kata aku je boleh buat kerja ni. Aku je yang boleh jadi PM. Tuan-tuan, yang lain semua jadi PM tepi. Ini menyebabkan tuan-tuan, panjang angan-angan, dia menganggap dia akan hidup selama-lamanya, tuan-tuan, padahal bahkan seandainya ia diberitahu bahawa ia akan terus hidup di dunia ini, nescaya tidak ada lapangan baru yang boleh diterokai untuk menambah usahanya kerana mencari kekayaan disebabkan terlalu rakusnya kepada dunia dan terlalu cintanya kepada keindahan dunia. Maka kata Habib, adakah orang yang lebih bodoh dan lebih tolol daripada orang macam ni? Jadi maknanya tuan-tuan, ni kan kalau dah ada pencen sikit dan kita pun dah memang YB kata tak nak 65 kan, 60 lah YB insyaAllah. Tuan-tuan jadi kalau dah cukup ada belanja sikit, duit dapur kita cukup, agak-agak nak pergi umrah 3 tahun sekali tu boleh poi, 2 tahun sekali poi, agak-agak nak melancong dalam negara ada sikit modal, dah lah. Agak-agak nak masuk kelas online, kalau minta bayar RM20 boleh bayar, cantik lah tu kan. Ini tak, yang tak cukup, nak pulun ni, ini aku punya, itu aku. Semua kita lah tuan-tuan, harapan bangsa dan negara, tiada kesopanan dan kesusilaan lah jawab tuan-tuan kan. Ini dibahasakan oleh Habib tuan-tuan, ini orang yang bodoh. Selain itu, panjang angan-angan merupakan pangkal punca kepada seluruh kejahatan. Akar umbi dari semua perbuatan yang menghambat manusia daripada beramal. Mendorong untuk menceburkan diri kepada maksiat. Umpamanya sifat rakus. Ini dia tuan-tuan, usul dia tadi, asal dia, punca dia apa? Kuat berangan. Daripada kuat berangan itu turun tuan-tuan, tuan-tuan, hirs, tamak, tuan-tuan, takut miskin. I dah tak ada income lagi ni, biasa income I 65,000 sebulan, dah tinggal 6,500, macam mana I dah jadi miskin? Padahal saving dia ada lagi, anak-anak dia berjaya, anak I bagi dia lagi bulan-bulan duit. Dan tuan-tuan, contohlah begitu. Tapi tak ada, I tak boleh. Dalam poket I mesti sekali mesti ada 50,000 baru jadi orang. Kalau tak, dia jadi macam koro. Tak apa, benar lah. Tuan-tuan, di antara perangai dengan banyak angan-angan berangan ini, tuan-tuan, dia akan jadi apa tadi? Rakus, hirs. Tuan-tuan, kemudian kira aset dia tak sudah sedekah, tak ada dah. Tuan-tuan kan, kodokut ya Rabbi, bakhil. Kerana RM5 nanti kita jadi miskin. Ustaz Omar Zaki buka untuk sedikit wakaf 20k, tuan-tuan, kita dah dapat dalam 6,000 lah semalam. Alhamdulillah. Teruskan wakaf tuan-tuan. Tengok dalam grup WhatsApp, grup sahah, kalau ada iklan tu kita akan share tuan-tuan. Kalau cukup 20,000, Ustaz Omar Zaki tolong maklum. Tuan-tuan, nak bagi satu lot RM50. Punya menggelotah tangan RM50. Tapi dia order makan tuan-tuan, bayar 500 selambak je. Ini tuan-tuan, apa maknanya itu? Itu maknanya tuan-tuan, betapa rakusnya kita, betapa teruknya iman kita, betapa buruknya kelakuan kita tuan-tuan. Yang kita ni memang selesa sangat menjadikan dunia ni sebagai tempat kehidupan kekal abadi, seolah-olah kita ni dah tak ada kehidupan yang selepas dunia, kita tak ada akhirat. Ini paling bahaya. Tuan-tuan, apa lagi yang paling buruk kata Habib tuan-tuan? Tenang, puas dengan dunia. Wah. Tuan-tuan kemudian tuan-tuan, berpada-pada untuk mengembangkannya dan mengumpul kekayaannya tuan-tuan. Ini di antara tuan-tuan orang yang ciri-ciri yang panjang angan-angan sehingga Nabi SAW menggambarkan tuan-tuan dalam sebuah hadis. Nabi kata apa? Bu'istu li kharabid dunya faman amaraha falaysa minni. Aku diutuskan untuk tidak mengajak umat aku untuk itu tuan-tuan, untuk bermewah-mewah, bersenang lenang, sehingga pula kalau dah panjang angan ni tak kira dah halal haram, sapu semua, tindas orang sana, pijak orang sini, yang penting aku kaya, yang penting aku senang. Orang lain tu nak mati covid ke, mati apa kok, tak ada rawatan, itu dia punya pasal. Aku penting aku terjamin. Tuan-tuan, ini dia telah merosakkan akhirat dia tuan-tuan. Dia telah mengeluarkan dirinya daripada menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Tuan-tuan sekalian, di antara benda yang disebut oleh Imam Ibn Atha'illah Sekandari dalam Tajul Arus beliau, ini insyaAllah agak bulan depan saya dah boleh on di Kampung Paya. Dan tuan-tuan, disebut juga oleh Al-Imam Syekh Dahlan, tuan-tuan, ketika beliau mensyarahkan Minhajul Talibin, Minhajul Abidin bagi kitab Imam Al-Ghazali, dia kata antara
penyakit orang yang tamak, hasil daripada kita ni, apa tuan, panjang angan-angan, kita rasa kita ni hidup lagi. Berapa dah umur cik? 70. Cik rasa cik punya keturunan semua hidup 100 tahun. Belum tentu dah cik. Belum tentu dah kan. Tak ada apa jaminan dah. Tak, memang genetik kami ni memang umur semua 108. Belum tentu dah cik. Tentang cik umur 8 tahun ni mati dah. Kan? Tu cik memang kumpulkan cik punya harta ni, memang cik takkan infak dah. Sampai cik nak mati setahun ni, sebulan sebelum mati baru cik agihkan. Belum tahu tuan-tuan. Panjang angan-angan. Ada cerita sedikit tuan sebagai penutup kita pada pagi ni. Cerita tuan-tuan bahawa ada seorang Nabash. Nabash ni tuan-tuan, dia bertaubat di atas pimpinan Al-Imam Abi Yazid Al-Bustami radhiyallahu an. Imam Abu Yazid Bustami kita tahu seorang tokoh sufi besar tuan-tuan di tanah Bustam ataupun Bastam di Iran sana, di Khurasan tuan-tuan. Yang cukup mempunyai pengaruh besar dalam membudayakan, masyarakatkan budaya tasawuf, budaya penjagaan hati tuan-tuan. Ini Imam Abu Yazid Bustami yang mak dia kata, kalau kau kau belum gentle, kau belum lelaki, kalau kau tak jumpa Nabi dalam mimpi dan kau tak jumpa Nabi secara yaqadah. Ini didikan ibu kepada Imam Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu an. Kan perkara tu saya ada tulis dalam majalah Tasawuf Islam ni, keluaran Sahah. Siri ke berapa tak tahu, Kak Maznah tolong cek. Kak Maznah boleh promosi sikit majalah yang berbaki tu. Majalah Tasawuf Islam minta RM10 ya. Tapi saya ada tulis sikit tentang Imam Abu Yazid Bustami tuan-tuan. Dalam gereja tuan-tuan, padri berhujah dengan Imam Abu Yazid. Padri kalah, satu gereja masuk Islam. Imam Abu Yazid tuan-tuan mengajak murid-muridnya pergi jumpa satu syekh, satu wali di satu kampung tuan-tuan. Tengok-tengok syekh tu apa buat? Beludah dalam masjid. Kata Imam Abu Yazid, kalau cina lah orang imam, cina lah ustaz, ini syekh dia, dalam masjid pun tak ada adab, beludah dalam masjid, kita baliklah. Karamah tak boleh masuk dengan perkara-perkara yang bercanggah dengan adab, dengan sunnah. Maka tuan-tuan, itu Imam Abu Yazid. Ketika seorang Nabash ni apa? Tuan-tuan, Nabash ini ialah penggali kubur. Penggali kubur bukan dia tanam kubur tanam jenazah, dia datang lepas Nasir Bilal Khan dah settle lah. Kan geng-geng Nasir Bilal Khan tuan-tuan, undertaker ni dah settle. Tuan-tuan buat kojo dia dah kambus, imam dah baca talqin, dah letak tanda nisan sikit kayu tu dulu sebelum ada batu, sebelum letak batu yang elok sikit, nak ukir nama ke sebagainya, maka adalah kayu tu. Jadi geng-geng tanah kubur dia fahamlah buat kerja dia ni. Sekarang ni kalau saya tengok di tanah perkuburan Puncak Alam tu, zaman saya dulu yang menyediakan, yang memanggil tuan-tuan konsultan, Tan Sri minta buat cantik. Alhamdulillah sekarang ni saya follow Facebook sahabat-sahabat yang bertugas di Puncak Alam, Ustaz Afif. Nampaknya dah banyaklah calon-calon jenazah yang berjaya dikebumikan di situ. Saya tak sompek lah sebab saya akan mati di sinilah insya-Allah, di Somban lah tuan-tuan, kan tanam Somban lah. Maka tuan-tuan sekalian, kita perhatikan. Nabash ini ialah orang yang curi kain kapan. Namanya apa? Nabash. Tuan-tuan curi kain kapan tuan-tuan. Dia punya pengalaman dia cukup hebat. Dia dapat je guru WhatsApp, telah kembali ke rahmatullah, haji sekian, hajah sekian, budak sekian, sakit COVID, sakit tak COVID, sakit tercokik. Dia baca je WhatsApp tuan, dia pun yes, ada job. Kan orang musim COVID ni tak ada job, dia punya job lagi banyak. Nabash ni. Okey, dia pun WhatsApp dengan kawan dia. Tapi dia buat kerja ni solo lah tuan, seorang Nabash ni. Dia pun tuan-tuan gali kubur untuk curi kain kapan tadi. Tuan-tuan kain kapan kan curi kan, dia pergilah jual kat kedai dia. Dia masuklah grup WhatsApp dia pula. Siapa nak beli kain kapan, cantik lagi, baru lagi. Padahal dia kelepet tadi mana tuan, dia pergi curi dalam kubur tu. Tapi tuan-tuan, pengalaman budak muda ni, Syab ni budak muda lah. Tuan-tuan, dia bertaubat, Nabash ni bertaubat. Dia jumpa Imam Abu Yazid Bustami tadi, sebab dia kata apa tuan-tuan? Imam Abu Yazid Bustami tuan, dia iaitu dia jumpa 1000 jenazah. Betul Haji Jamil, memang kita baca dalam Tajul Arus di Masjid Kembaya kan. Dia jumpa tuan-tuan 1000 jenazah yang dia gali, yang dikelepet, dia curi kain kapan tuan. 2 orang je yang mukanya menghadap ke arah kiblat. Yang lain tuan-tuan muka berpaling daripada kiblat. Maka dia pun insaf. Dia ni pun tuan-tuan, dah 1000 kain kapan dikelepet tuan-tuan, baru nak insaf. Tapi alhamdulillah dia taubat jugalah kan. Dia kata 2 orang yang saya jumpa.
Maka dia jumpa Tok Syekh. Dia kata zaman itu wali besar, Syekh Mufti yang boleh aku rujuk, Imam Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu. Maka tuan guru saya ni nak taubat ni, saya ni dah buat kerja jahat ni. Saya ni bukan curi kedai mamak ke, saya bukan pergi ke Giant ke mencuri dah. Saya mencuri kain kapan. Tuan-tuan maka tuan-tuan sekalian, admin tolong ambil nama Hajar Syamsiah Harun ni. Cuba tolong tengok sikit nanti macam mana yang lain-lain nak masuk, senang nak tengok kita punya pengajian supaya dapat ikut sama-sama insya-Allah. Tuan-tuan, maka apa yang berlaku? Ya, kata si budak ni yang Nabash ni, tukang curi kain kapan ni, dia kata, Syekh, semua out Syekh, seribu habis semua berpaling daripada arah kiblat muka mereka. Yang saya tengok 2 orang. Maka Syekh kata Imam Abu Yazid, ini punca dia apa? Kerana tidak yakin dengan rezeki Allah. Kerana tuan-tuan itu dosa hati, penyakit hati ialah berlumba-lumba, tadilah menghimpun kekayaan dunia, tuan-tuan melupakan akhirat, tuan-tuan, maka Allah balas di dalam kubur lagi, tuan-tuan, tak yakin dengan rezeki Allah, tak yakin dengan janji Allah, maka dalam kubur lagi dah dapat balur, dah berpusing, berpaling mukanya daripada menghadap arah kiblat dan sebaliknya membelakangkan kiblat. Walaupun tadi Nasi Bilal Khan dah setting cantik dah. Kan? Petugas-petugas kita dah susun betul lah muka menghadap kiblat, dada menghadap kiblat. Tapi tuan, lepas beberapa minit terus beralih muka tuan-tuan daripada arah kiblat. Kerana apa tuan-tuan? Kerana masalah tadi berkait tentang keimanan, keyakinan tentang rezeki, lebih yakin apa di tangan kita daripada apa yang di tangan Allah. Ini masalah keimanan lah. Kita mesti yakin tuan-tuan apa yang ada di sisi Allah tu daripada apa yang ada kat kita. Jangan overconfident pula. Kita dah cukup dah ni, semua rakyat kita dah kena cucuk dah ni, semua selamat. Tak, ya tentu tuan-tuan. Kau tak jaga SOP, kau penyakit tu boleh. Macam-macam apa sebut varian nama molek tu. Tuan-tuan kan, macam-macam bono boleh jadi. Jadi jangan terlampau confident tuan-tuan dengan perancangan kita. Tapi kita berusaha, bertawakal, kita sandarkan sekali itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jadi orang yang tuan-tuan yang kuek na berangan. Dan antara penyakit berangan ini iaitu pada tajuk nanti kita akan sambung, iaitu sifat taswif, suka menangguh-nangguh. Tapi yang ini insya-Allah Abang Fuad, ini saya ingat kita baca dalam surau lah, mudah-mudahan kalau dah buka nanti tuan-tuan boleh follow lah boleh follow nanti. Saya ingat tim Sahah TV tolong ambil perhatian, Abang Neb, Baubi, Rizal, Sepul, Arif, ambil perhatian. Ini ramai yang nak ikut kelas ni, jadi tolong sama-sama sharekan program-program kita supaya jemaah-jemaah yang tak dapat bersama di Seremban ni, yang tak dapat rentas ke surau masjid ni, mudah-mudahan dapat juga terus tuan-tuan mengikuti pengajian lah insya-Allah, biar berlanjutan, biar bersambungan tuan-tuan insya-Allah. Okey, jadi Puan Ruslina kita akan cuba tuan-tuan tolong WhatsApp tu nama Ruslina Zaharuddin. Ya, Puan Nina akan bantu untuk kita add dalam grup tafsir kelas TGDS lah tuan-tuan insya-Allah. Kalau ada keizinan Abang Fuad, kita akan di surau. Kalau tak ada keizinan, mungkin kita boleh lanjutkan dengan online lah insya-Allah. Haji Fuad terima kasih tuan-tuan. Jadi barakallahu fikum. Okey, Kak Syamzitah dia bagi kaedah fiqh pula. Ini orang syariah dia itulah, al-yaqin la yuzalu bisyak. Okey, barakallahu fikum. Terima kasih orang Palung semua yang bersama. Dan insya-Allah tuan-tuan, Kak Long PD, Long, Kak Cempakawati, semua saya juga sebut 2 perkara sebelum kita tangguh ni. Satu, pengajian tafsir insya-Allah kita akan mula minggu depan. Paling cepat hari Jumaat. Ya, admin sedang menguruskan kitab untuk di photostat. Tuan-tuan sila order cepat-cepat. Ya, tolong daftar segera supaya kita tak kalut nanti kelas dah start, tuan-tuan kitab tak sampai nanti. Nak post lagi kan? Baca elok-elok maklumat itu tuan-tuan supaya tuan-tuan boleh order kitab dan boleh, saya ingat RM60 kitab yang kita buat untuk Hawamim 7 surah. Surah yang dimulakan dengan surah Hamim. Kita akan photostatkan tuan-tuan kitab-kitab itu. Tak pakai PDF dah kali ni. Mungkin 16 siri je lah sebulan, sebab tak dapat tetap hari dah, sebab saya dah terikat subuh dengan Datuk Syuaib, dengan geng-geng Ibnu Khaldun. Saya di sana hari Khamis. Saya dengan tim pilot Al-Qudwah Haji Fuad pada hari Jumaat.
Dan Sabtu Ahad pun saya di kelas lah. Haji Rahman dia memang sentiasa dekat dengan saya, follow saya mana-mana, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan mungkin kelas tafsir itu tuan-tuan boleh daftar. Ya, boleh daftar untuk dapatkan cara macam mana nak dapatkan kitab dan bila kita start. Itu tafsir tafsir Munir yang kita dah selesaikan 5 surah sebelum ni, alhamdulillah. Kemudian saya juga nak panjangkan semula untuk Madrasah Ni'mah kita di Kemboja. Sahabat saya Ustaz Umar Zaki merupakan sekolah yang ada kaitan dengan orang Seromban, Tuan Haji Murad, sekolah yang ada kaitan dengan MAINS, tuan-tuan. Ya, dan kami pula dah pergi, saya dengan mengikuti rombongan Sahibul Samad Datuk Mufti, tuan-tuan, pada 2018 dah pergi ke Kemboja, tempat dan tidur pun di rumah Ustaz Umar Zaki ni, tuan-tuan. Maka beliau berhajat untuk sedikit sumbangan, tuan-tuan, sekitar 20,000 untuk beliau membangunkan beberapa tuan-tuan, pagar dan seumpamanya lah, keperluan untuk madrasah beliau. Siapa yang ada rezeki lebih sikit boleh, tuan-tuan, kita akan, tuan-tuan carilah link mana sahah, tuan-tuan, adalah insya-Allah iklan kita tu. Okey, terima kasih semua. Barakallahu fikum, dan insya-Allah nanti bulan depan kita akan bertemu di GH. Yang tahu-tahulah, tuan-tuan, insya-Allah Abang Nik kata GH, insya-Allah. Barakallahu fikum. Mohon maaf, tuan-tuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.